Korang nak tahu tak? Kesalahan menggunakan ataupun menjual Android box macam ni yang tak ada SIRIM ataupun tak ada kelulusan MCMC, korang boleh dikenakan denda RM100,000 ataupun penjara 6 bulan. Jadi dalam video kali ni saya nak kongsikan dekat korang lah. Okey, dia punya sedikit maklumat dari segi undang-undang melibatkan Android box ataupun kotak Android yang mana selama ni kita rasa macam betul ke atau tak ke kan? Kenapa asal aku tak boleh guna? Yang penjual pula asal salah ke aku nak jual Android box, aku nak cari rezeki, nak bantu keluarga. Tapi sebenarnya banyak lapisan undang-undang yang terdapat dalam Android box ni sebelum korang boleh jual ataupun guna dan sebagainya. Baik, dan baru-baru ni, tak lambat, 2 minggu lepas, dah ada lagi seorang seller dah pun didakwa dan didenda beribu ringgit. Jadi saya akan kongsikan dia punya pautan berita dan saya akan kongsikan juga dia punya keratan-keratan media yang dikeluarkan oleh MCMC mengenai undang-undang Android box ni dan kenapa korang perlu risau. Baik, jom. Okey, berita ni baru lagi guys. Lebih kurang 2 minggu lepas. Saya pun tak perasan berita ni. Peniaga didenda memiliki dan jual Android TV box. Okey, dan kita dah dengar agak kerap lah sebelum ni Long TV, and then ada beberapa lagi dan kini yang terbarulah. Baru lagi berita ni 2 minggu lepas. Okey. Seorang peniaga dihukum denda RM4,000 di Mahkamah Cyber di sini hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki dengan tujuan menjual kelengkapan komunikasi. Okey, nampak tak dekat sini Android box merupakan diiktiraf sebagai kelengkapan komunikasi yang tidak diperakui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Okey, so maksudnya mengaku bersalah atas pertuduhan menjual Android box yang tidak diberlakukan SKMM. Okey, yang ni saya akan linkkan dia punya berita dekat bawah. Okey, Android box yang dijual dah berjenama Tianmao. Saya pun tak pernah dengar lagi Android box ni punya jenama. Yang tidak diperakui oleh peraturan-peraturan komunikasi dan multimedia standard teknik 2000 di Menara Uncang Emas bla bla bla. Okey. Dia didakwa di bawah peraturan 16B, peraturan komunikasi dan multimedia dan bersama peraturan 16(3) -3 peraturan-peraturan sama yang boleh dihukum di bawah peraturan 37 peraturan-peraturan sama, denda maksimum RM100,000 ataupun penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Okey. Apakah yang dimaksud dengan di bawah peraturan 16 ni? Okay, kita masuk dekat as legal. Okay, dekat as legal ni dia ada explain dia punya akta dekat sini. Okay, di bawah peraturan 16(1) peraturan-peraturan komunikasi dan multimedia 2000 menerangkan larangan terhadap penjual yang secara haram mengedarkan Android box dengan peraturannya sebagai tidak seorang pun boleh menggunakan. Okey, ini bukan terhad untuk penjual saja tahu, termasuklah pengguna. Okey. Pengguna macam kita lah. Ni tak terhad untuk penjual. So kita yang mengguna ni jangan rasa kita selamat Ini hari ni kita nak kongsikan apakah implikasi-implikasi untuk Android box yang tak diiktiraf oleh SIRIM dan juga SKMM. Sebab Android box dah pun diiktiraf sebagai barangan komunikasi sebab dia boleh connect dekat internet. Jadi dia perlu ada kelulusan SKMM dan juga SIRIM. Tak ada benda ni dikira Android box haram. Kita tak kira lagi lah dari segi agama kan. Tapi ini merupakan satu pengetahuan lah untuk kita semua. Tidak seorang pun boleh menggunakan, menawarkan untuk menjual atau ada dalam miliknya dengan tujuan untuk menjual apa-apa kelengkapan komunikasi dan 16(1)B tidak
yang tidak diperakui sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan ini. Okey. So dia bagi contoh dekat sini, hukuman terhadap kesalahan menjual Android box haram ni dah diceritakan dalam satu laporan media baru-baru ni. Sepasang suami isteri ditahan sebab menjual Android box yang tidak memenuhi piawaian SKMM. Okey. So ini actually benda ni, artikel ni dah lama, tapi 3 tahun lepas. Tapi dia adalah sebenarnya maknanya hukuman ataupun undang-undang ni dah lama dah guys. Okey. Cuma sekarang ni siapa kena dulu lah. Siapa kena dulu, siapa kena kemudian. In this case yang brother ni, siapa nama dia ni? Peniaga ni, siapa ni? Ho Oi Heong. Okey, umur 42. Dia kena 2 minggu lepas dengan denda RM4,000. Jadi dan kalau korang nak baca lebih detail lagi, saya akan linkkan semua website-website ni dekat description lah. Okey. Dan ini pun dah dipublish pada 9 November 2020. Jangan salah guna label untuk penjualan kotak TV MCMC. Maksudnya kat sini MCMC ataupun SKMM dia memberi amaran tegas sebab ada yang salah guna dia punya label MCMC untuk menjual Android box, sedangkan Android box tu ada illegal content. Banyak kita nampak Android box ada SIRIM, ada MCMC, tapi dalam tu ada live channel haram. Okay. Bukan maksudnya apa sekarang tau. Saya cerita kat sini supaya kita tahu elok benda ni ada law. Korang nak pakai sendiri, pakai tu mungkin lepas lah. Ini cerita sekarang ni yang menjual sekarang ni lah. Kita banyak tengok. Mungkin mereka ni pun jadi, orang kata sengaja jadi pembeli untuk dia dapat korang punya info, alamat dan sebagainya. End up kena ada yang dalam perhatian dan sebagainya. Okay. MCMC menjelaskan bahawa pemerakuan kotak TV Android box oleh SIRIM dan label MCMC tidak melibatkan kelulusan terhadap sebarang aplikasi untuk penstreaman atau muat turun sebarang filem, drama atau apa jua kandungan yang dilindungi hak ciptanya secara haram. Alright. Sebenarnya perlakuan yang dikeluarkan oleh SIRIM untuk kotak TV Android dan label MCMC pada peralatan tersebut hanya membabitkan pematuhan modul Wi-Fi dan Bluetooth terhadap standard teknikal yang dia kuasa. Maksudnya sekarang, diorang dapat juga, contoh korang pakai Google Certified. Okey, yang Google Certified, dia ada MCMC dan juga SIRIM. Tapi MCMC dan SIRIM tu adalah untuk Wi-Fi modul dia tahu, dengan Bluetooth. Sebab Wi-Fi modul dan Bluetooth ni adalah barang komunikasi. Jadi dia perlu ada ni. Kalau tak ada, contoh macam ada setengah model yang tak ada SIRIM atau MCMC, secara teknikalnya, secara undang-undangnya Android box tu adalah Android box haram lah. Walaupun dia ada MCMC dan ada SIRIM, ia tidak menghalalkan penjual untuk menjual Android box tu sekiranya dia disertakan dengan IPTV ataupun live channel, macam setengah brandnya ada lah, macam dulu Long TV apa semua kan. Tapi benda ni dah, kalau perasan memang kerap dah lah. Orang dia dah slow-slow memang tangkap lah. Tangkap penjual ataupun mostly sekarang ni penjual lah. Okay. So siapa-siapa yang menjual Android box dekat di luar sana, termasuklah siapa-siapa lah yang ada dekat Shopee ataupun jual secara dalam talian. Okay, korang berhati-hatilah. Jadi diharapkan video ni memberi korang sedikit pemahaman, termasuk saya jugalah. Okey, pemahaman bagaimana sebenarnya banyak lapisan undang-undang yang ada dalam kotak Android yang kita pakai ni, yang kita nak akses internet ataupun buka YouTube dan sebagainya. Sebenarnya banyak sangat tapisan-tapisan ni lah. Cuma sekarang ni pelaksanaan ataupun boleh katakan penguatkuasaan undang-undang mereka dah pun bergerak dengan agak pantas. Okey guys, kalau apa pendapat korang, korang komen dekat bawah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okey, kita jumpa pada video akan datang. Bye-bye.